Motor dia bukan mat. Mat. Apa kita tunggu sabar. Tengok. Dah, okey. Belum. Kira, minta tolong ni abang depan ni. Boleh tunggu ni. Sabar ni. Test mic ya. Jadi mat. Belakang bagus gambar tu. Mic okey ke? Kalau situ dia cantik kan? Ni okey, ni okey. Ini okey. Ni okey, lighting macam ni. Lighting. Dah lah. Jangan pula ni. Kenapa? Ready semua ke? Okey, ready? Start. Dah. Boleh kot. Tunggu dah tak apa. Okey. Bakat-bakat, baik-baik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya mendapat undangan malam tadi daripada Setiausaha Dewan Rakyat bahawa saya dititahkan untuk menghadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada hari ini untuk mengesahkan SD sokongan saya kepada Datuk Seri Ismail Sabri selaku calon Perdana Menteri. Saya juga diberi satu senarai oleh Speaker Dewan Rakyat pagi ini sejumlah 114 ahli parlimen yang dijemput untuk menghadap dan kumpulannya bermula pada pukul 10 pagi, kumpulan kedua 11.10 pagi, kumpulan ketiga 2 petang, kumpulan keempat 3.10 petang dan kumpulan kelima 4.20 petang. Pagi ini GPS pukul 11 PPBM, pukul 2 UMNO dan PPBM, pukul 3.10 itu UMNO BN ya, dan pada pukul 4.20 itu PAS ada juga PPBM. Jadi jumlahnya 114. Saya juga dipahamkan sebelum ini bahawa hanya kumpulan yang melebihi paras kemenangan sahaja yang dijemput. Jadi dengan perkataan calon kedua dan mereka yang menyokong calon kedua itu, daripada maklumat yang saya ada, mereka tidak dijemput untuk hadir menghadap Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Tujuan menghadap ini yang saya dipahamkan ialah untuk mengesahkan SD akuan bersumpah yang kita telah buat 2 hari lepas di hadapan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Adakah kita sukarela membuat akuan itu ataupun kita berada di bawah tekanan dan lain-lain ya. Jadi kalau untuk diri saya sendiri, tentunya saya sukarela mencadangkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Saya yakin kepada keupayaan beliau. Saya dah kenal beliau lama ketika sama-sama menjadi setiausaha politik. Beliau pernah menjadi setiausaha politik pada Tan Sri Sabaruddin Cik. Saya ketika itu setiausaha politik pada Datuk Mustafa Mohamad. Tapi bintang jauh lebih terang pada saya ya. Alhamdulillah, beliau seorang peguam. Beliau pernah jadi ketua pembangkang. Kami sama-sama jadi pembangkang 22 bulan. Apabila tahun 2018, sebagaimana kita sedia maklum, beliau jadi ketua pembangkang. Dan baru-baru ni tentulah kita semua kenal beliau kerana menjadi Menteri Kanan yang menangani COVID. Setiap hari dia masuk dalam TV dan semua media bagaimana dia membantu rakyat menangani dan memerangi COVID. Kemudian sekitar 40 hari beliau dapat menjadi Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi daripada kaedah susunan itu saya kira walaupun beliau nombor 3 dalam UMNO selaku naib presiden ketiga, tetapi pengalaman beliau itu
saya kira sudah mencukupi untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang baik, insya-Allah. Siapa nak Datuk tanya? punya petang Saya punya 3.10. Tapi ada kerja-kerja kat atas. Seperti biasalah, jagung banyak kerja macam-macam. Mengenai ROS, ROS ini telah menghantar surat kepada kami pada 6 hari bulan 8. Kemudian pada hari 7 hari bulan 8 saya telah membuat kenyataan bagaimana rentetan peristiwa. Kemudian pada 11 hari bulan 8 saya bersama 2 peguam dan pegawai saya 4 orang berhadapan dengan 4 pegawai tinggi ROS dari segi ketua pengarahnya, timbalan ketua pengarah, pengarah undang-undang, pengarah pendaftaran dan macam-macam lah ya, 8 orang yang kami hadapi itu. Dan saya telah membacakan surat 14 para penjelasan kepada ROS dan membawa 5 lampiran yang agak tebal untuk membuat pandangan kami. Kemudian pada 10 hari bulan Ma'al Hijrah, 11 hari bulan mereka meminta maklumat tambahan, iaitu minit mesyuarat pada bulan 2 dan pengesahan minit mesyuarat pada bulan 3. Saya ingin maklumkan bahawa mesyuarat Majlis Kerja Tinggi pada 19 hari bulan 2 tahun ini di Ilmu Jana Baik sudah pun membuat keputusan untuk menangguhkan pemilihan UMNO. Bererti sejak bulan 2 lagi telah dibuat keputusan untuk tangguh pemilihan ini. Bukan bulan 7 ke apa ke yang melebihi 30 hari bulan 6 itu, bukan. Kemudian pada bulan 3 minit mesyuarat itu disahkan dan kami berilah minit mesyuarat dan kehadirannya kepada ROS. Selain daripada itu, pada bulan 4 kita minta bertemu dengan KKM dan juga MKN. Saya sendiri bertemu pada bulan 5 dan mendapatkan pandangan, dan mereka kata kalau nak buat online pemilihan, jika boleh dibuat, jika tak boleh maka tangguhkan. Maka pada bulan 6 kita membuat resolusi perkeliling, yang mana dalam resolusi perkeliling itu 51 daripada 55 ahli MKT bersetuju ditangguhkan. Kenapa kita buat resolusi perkeliling? Kerana pada bulan 6 itu keseluruhan negara total lockdown. Jadi kita tak boleh buat mesyuarat bersemuka. Kemudian setelah kita dapat 51 daripada 55 persetujuan kali kedua, kali pertama dah bersetuju bulan 2, kali kedua itu kita hantar surat tu pada 24 hari bulan 6. Dan 24 hari bulan 6 ini tentunya sebelum 30 hari bulan 6 lah. Jadi inilah antara penjelasan-penjelasan. Semalam saya hantar satu lagi penjelasan kepada ROS bahawa semua ahli MKT yang telah membuat resolusi perkeliling mengesahkan pada ROS bahawa mereka telah menerima resolusi itu daripada saya, dan itu dalam lampiran A, dan kemudian kita bagi lampiran B, iaitu jawapan ahli-ahli MKT terhadap resolusi perkeliling itu, circular resolution itu. Jadi surat daripada semua ahli MKT 52 orang itu, tidak termasuk saya dan Presiden lah ya, memanglah kami setuju lah. Semuanya kita hantar satu persatu. Ahli MKT secara peribadi menghantar surat kepada KPROS, Pendaftar Pertubuhan Haji Jasri Kasim, bahawa mengesahkan bahawa memang mereka telah membuat resolusi itu pada 18 hari bulan 6 lagi. Berarti ia adalah sebelum 30 hari bulan 6 tempoh akhir. Jadi saya merayulah kepada ROS bagi pihak UMNO agar mereka membuat keputusan membenarkan sebagaimana perkara 10.16 Perlembagaan UMNO bahawa Majlis Kerja Tertinggi berhak untuk menangguhkan pemilihan selama 18 bulan. Kita begitu banyak, ya, ada 66,000 mesyuarat kalau nak buat. Pada masa sekarang ni macam mana kita nak buat? Jadi apatah lagi dengan pemilihan, lagilah menyukarkan keadaan.
Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Okey, baik tadi. Terima kasih semua kepada anda yang menonton, yang bercakap kepada media tadi, Datuk Sri Ahmad Maslai. Okey, beliau punya sesi petang nanti pada pukul 3 petang. Sesi beliau petang nanti pada pukul 3 petang untuk menghadap yang Dipertuan Agong di Istana Negara. Okay. Tadi beliau kiranya ulas kembali apa yang tular dalam WhatsApp semalam, iaitu mengenai jemputan ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, PAS, PPBM dan juga GPS ke Istana Negara pada pagi ini. Beliau ulas kembali bahawa hanya mereka yang menang saja, seperti yang Datuk Sri Ahmad Maslai katakan tadi, hanya mereka yang menang saja dijemput ke Istana Negara untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Apapun, terima kasih semua kepada anda. Saya end dahulu live saya. Untuk berita penuh, anda boleh baca di portal kami di www.malaysiagazette.com, dan jangan lupa turn on notification live anda untuk dapatkan update-update terkini daripada kami Malaysia Gazette. Apapun, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.